Itu sebab pada 17 hari bulan ini parti kena ambil tindakan yang tegas. Parti kena ambil tindakan yang tegas. Kita tak nak tindakan yang tegas ni setakat buang ahli-ahli majlis kerja tertinggi tertentu yang tidak menyokong hasrat parti. Tapi masih lagi mengekalkan Perdana Menteri, kan? Masih lagi mengekalkan orang yang terang-terang dah langgar disiplin parti, macam Anwar Musa. Kalau masih lagi dikekalkan Anwar Musa, masih lagi dikekalkan Syahidan Kasim. Jadi sampai bila pun parti ni akan dilihat tidak serius dalam menangani masalah disiplin ahli-ahli dia. Dah ada bukti yang jelas mereka langgar disiplin parti. Perdana Menteri pun kata tak ada perjanjian dengan Muhyiddin. Sekarang dah ada perjanjian dengan Muhyiddin. Sahabat kita Osman Bakar pun dah pergi buat laporan polis kerana beliau telah menjelaskan bagaimana kenyataan yang dikeluarkan oleh Kebawah Tuanku yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa 114 orang yang menyokong Dato' Sri Ismail Sabri adalah mereka yang sukarela, ikhlas, tanpa paksaan menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Dan sepatutnya tidak ada pun perjanjian ni. Rupa-rupanya tak ada keikhlasan. Rupa-rupanya bukan sukarela. Ada perjanjian, ada benda dijanjikan. Dijanjikan dengan jawatan, dijanjikan dengan itu ini. Ada juga yang lagi mengatakan, contohnya macam Jalil Baker mengatakan bahawa saya disaman kerana saya padahal tak ada pun kaitan dengan benda tu. Tak ada kaitan pun dengan perkara 789. Dia kata saya buat fitnah pasal 789. Padahal video tu tak ada kaitan dengan 789. Cerita lain. Jadi apa Jalil Baker nak sembang? Kalau misalnya apa yang saya dedahkan tentang perkara 789 adalah tidak benar, maka apa yang Jalil Baker patut arahkan bos dia untuk buat ialah buktikan saya tidak benar dengan mengeluarkan perjanjian yang sebenar. Baru kita boleh compare kan, kita bawa pergi pakar forensik tengok perjanjian yang dikeluarkan tu betul ke yang ada pada kita yang betul. Buatlah. Kenapa tak nak buat? Kalau setakat dok sembang kata perjanjian 789 ni tak betul seperti mana yang saya ungkapkan, tapi tak berani nak tunjuk perjanjian asal tu, tak payah dok sembang lah, kan? Kita senyum je. Okey? Okey tu. Apa yang Datuk jangka tu sekiranya bila Perdana Menteri dah buat kenyataan media ni tu, adakah UMNO akan terus mendesak untuk pilihan raya diadakan tahun ni tu? Saya dah cakap kalau nak buat pilihan raya, buat bulan ni. Paling lewat. Maknanya kalau 17 ni kita arahkan supaya bubar. Boleh buat bila-bila masa. Sempat. Boleh buat bila-bila masa. Tapi kita pun dah tahu game dia orang. Game dia orang melengahkan sampai masuk bulan 10. Masuk bulan 10 macam mana kita nak buat pilihan raya? Saya dah cakap dah, bila masuk bulan 10, bukan Ismail Sabri yang akan tangguhkan. Kita yang akan suruh dia tangguhkan. Sebab takkan kita nak buat pilihan raya ketika banjir. Jadi bila dianjakkan pada tahun depan, agak-agak Presiden UMNO ada lagi tak? 23 ada prima facie ataupun tidak, kesnya di Shah Alam saja. So tak apalah, we have said enough. Kita dah cakap secukup rasa. Saya rasa ramai akal umbi pun dah tahu. Tak apalah dia nak saman ke nak ambil injangsi, saya rasa message already delivered. Hari ini kefahaman akal umbi sudah berada di tahap yang cukup baik. Saya tak perlu bimbang.
Kalau lepas ni saya masuk penjara pun saya yakin lebih ramai Luqman Adam akan lahir, seperti mana selepas Dato' Najib masuk dalam penjara. Sebelum ni kita ingat takkan ada orang menjawab. Alhamdulillah hari ni ramai dah pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi sudah masuk TikTok, sudah menjawab bagi pihak Barisan Nasional, sudah menjawab bagi pihak UMNO. Inilah yang kita nak. Hari ini semua orang kena main peranan bercakap. Takkan semua orang dia nak buat injunksi mahkamah. Mungkin orang macam saya, disebabkan dia tak boleh lawan kita punya live, dia tak boleh lawan kita punya jumlah video reach kita di TikTok dan sebagainya, maka dia perlu tutup mulut kita dengan saman, dengan pendakwaan di mahkamah. Tetapi percayalah, mereka tak boleh nak ambil tindakan injunksi ke ataupun ambil tindakan mahkamah ke atas semua. Kita ada 3.7 ataupun 4.2 juta ahli UMNO. Kalau mereka ni duk post di media sosial masing-masing, tapi yang ada injunksi yang bertarikh 22 bulan 8, janganlah kau orang pergi post, dia cari naas. Tapi yang lain semua boleh post, sebab tidak ada injunksi mahkamah. Jadi kalaulah setiap kali kita buat live, Perdana Menteri kena hantar peguam dia minta injunksi mahkamah, suruh kita delete, biar dia buat kerja ni. Letih nanti. Letih. Kita cakap terus terang, kita kalau dia nak penjarakan kita pun makan masa. Kalau masuk penjara pun setahun 2 tahun Barisan Nasional menang insya-Allah, kita akan ada Perdana Menteri yang baru, takkanlah Perdana Menteri yang baru Datuk Zahid Hamidi lah, insya-Allah kalau diizinkan Allah Ta'ala. Nak biarkan saya duduk dalam penjara, betul tak? Tapi kita harap dia pun bertindak sebelum dia pun menerima nasib yang sama macam kita. Kita haraplah. Kalaulah dia pula ikut juga, dia pun kena juga macam Dato' Najib kena, kita ada Tok Mat lagi, betul tak? Kalau tak ada Tok Mat, kita ada lagi Ashraf Wajidi, kita ada lagi banyak pemimpin UMNO. Jangan bimbang. Saya yakin akar umbi hari ni mereka ni istiqamah, mereka tetap akan tolak mana-mana pemimpin yang nak hirit UMNO ni kembali bersama bersatu, kembali bersama PAS, insya-Allah. Jadi selagi akar umbi istiqamah, selagi kita ni masih berada di landasan BN go solo, kalau BN nak still bersama dengan UMNO, BN will go solo. Tapi kalau sekat jalan ada di antara pemimpin-pemimpin BN sendiri pun dah tukar kiblat dia, nak bersama dengan tim-tim yang nak menyingkirkan presiden kita ataupun pengurusi Barisan Nasional sedia ada, maka silakan, tak ada masalah. UMNO boleh bertanding atas tiket UMNO itu sendiri. Kalaulah misalnya BN kena hijack, tapi saya fikir parti-parti komponen Barisan Nasional pun dia akan fikir panjang. Mereka pun tahu selama hari ini mereka ada tempat pun kerana kerjasama UMNO, MCA, MIC, PBRS di dalam parti yang besar ni. Kalau dah pilihan raya ni mereka dah yakin mereka boleh menang seperti mana mereka boleh menang di Tanjung Piai. Kenapa mereka nak cari alasan untuk menerima nasib yang sama seperti mana PAS terima di Johor dan juga di Melaka? Akibat daripada berkawan dengan bersatu. So saya rasa pimpinan MCA, MIC, PBRS pun tidak akan mengambil langkah meninggalkan kita. Mereka akan tetap konsisten bersama kita, insya-Allah. Okey? Okey, ada soalan lain? Sikit. Okey. Tak, maknanya dalam syarat UMNO cawangan dalam jalan ni tu Ya. Semua akan mengharapkan PRU segala tu Ya. Jadi indikator Datuk dah. Rasanya kalau tak umum dalam bulan 10 ni maknanya kita tunggu tahun depan tu je mana? Dia sebenarnya kalau nak umum pun tak boleh umum bulan 10. Tak maksudnya maksimum. Maknanya kalau saya bagi pandangan lah
Sepatutnya 17 hari bulan mesyuarat MT tu, itulah tarikh yang paling sesuai untuk kepimpinan UMNO tarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Biarlah hari itu merupakan hari Ismail Sabri kehilangan majoriti di Parlimen. Selesai. Selesai. Kenapa nak bagi peluang untuk dia membuat janji baru yang kita pun tahu kalau janji itu berlaku 10 bulan 10 pun, pada ketika itu dah mula hujan, pada ketika itu sekejap banjir, sekejap tak banjir, sekejap banjir, sekejap tak banjir. Kita akan buat kerja bunuh diri. Bunuh diri kalau kita buat pilihan raya ketika banjir. Jadi you have to do it now. Kalau buat sekarang, sekurang-kurangnya kita ada masa sebelum hujung bulan ni untuk kita buat pilihan raya. Bila dah masuk bulan 10, dia dah tak selamat dah. Tapi kalau dia tak percaya, ada orang kata boleh lagi, boleh menyesuaikan masa dengan banjir, buatlah. Kalau keputusan tak bagus, jangan cakap saya tak ingatkan. Saya dah ingatkan. Tapi orang percaya lagi kat Mak payahlah. Okey? Okey, ini kenyataan daripada Presiden UMNO Ya. Dia kata BN janji tidak akan membalas dendam kepada mana pihak sekiranya mereka, maknanya UMNO dia akan memenangi pilihan raya pada PRU ke-15 nanti tu. Apa maksudnya tu? Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan syabas kepada bakal Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, kerana kenyataan beliau itu menunjukkan beliau sudah bersedia menjadi Perdana Menteri. Ini yang kita nak. Ini yang kaum bina. Ini yang kaum bina. Kita nak kita punya presiden firm. Bila beliau mengatakan bahawa insya-Allah selepas pilihan raya kita tak akan buat perangai macam mana yang Pakatan Harapan buat. Kita tidak akan melakukan politik balas dendam. Hadapkan musuh-musuh politik kita ke penjara. Maknanya dia dah bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri yang baru. Yang ini yang kita nak dengar. Yang ini yang kaum bina nak dengar. Jangan bimbanglah. Jangan bimbang. Mereka boleh merancang macam-macam, mereka boleh ugut macam-macam, mereka boleh bagi kata dua macam-macam, mereka boleh menakut-nakutkan kita dengan macam-macam. Tapi percayalah Allah Ta'ala tu ada. Kalau kita berada di jalan yang benar, insya-Allah. Tak kira lah berapa banyak anak panah datang menikam badan kita. Kalau Allah Ta'ala tentukan kita tetap akan hidup, kita tetap akan hidup. Walaupun orang fitnah Datuk Seri Zahid ni sampai 87 pertuduhan, dia kena pendakwaan terpilih, sedangkan bila orang lain terima sumbangan daripada UKSB macam Mahathir, macam Muhyiddin, macam Hishamuddin, macam KJ, macam Syafiq Abdal, langsung tak diambil sebarang tindakan, percayalah Allah Ta'ala tu ada. Allah Ta'ala tidak akan menguji kita di luar kemampuan kita. Macam hari ini kita lihat Datuk Seri Najib berhadapan dengan ujian yang cukup getir. Dahlah dia tak dapat peluang untuk bela diri, nak ambil Queen Counsel tak dibenarkan, dia ambil local lawyers pun, tak diberi peluang untuk membaca dokumen-dokumen, dia minta penangguhan, tak dapat.